Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini dia kena jaga ibarat. Dia ibarat dia payah. Dia nak beritahu tu senang je, tapi nak baca dia payah. Kena tengok elok-elok ni. Dome-dome tu. Atau kerana bahawasanya baharu kan. Betul. Betul, Ustaz. Dia ataf di kerana bahawasanya mungkin. Dia kena minahu. Dia kitab Jawi ni dia ikut uslub gaya bahasa kita Arab. Ataupun dia kena kait. Dia kena kait. Dia kait ni apa? Kan dia kata alam ini, kenapa alam ni menjadi dalil atas ada Allah? Maka jawabnya, hak itu kita baca kemarin, alam ini kerana bahawasanya nya alam mungkin. Lepas tu jom lari. Atau kerana, tu penting atas tu, kata penghubung tu. Atau kerana bahawasanya nya alam baharu. Tu kalau itu bukan semua orang boleh baca kitab Jawi. Dia nak baca kitab Jawi ni, dia kena reti bahasa Arab. Dia macam tu. Walaupun baca kitab Jawi. Dan guru pun, guru dia tu, guru yang memang yang mengaji. Yang mengaji cara kitab Jawi pun. Pondok lah bahasa kita. Ataupun guru dia mengaji pada guru pondok. Dia kata tidak, dia tak nampak. Atau kerana bahawasanya baru, nya tu ada domain. Tu kata payah. Ada jumpa kawan-kawan. Ceramah merata terkenal. Kalau saya sebut pun tuan-tuan kenal. Orang hebat lah. Ceramah. Tapi dia kata dia tak reti tak Jawi baca. Baca boleh dia tapi tak reti. Tak faham. Tak faham dia nak apa. Tapi dia ceramah gitu lah. Ceramah bab kubur, bab gitu lah. Kalau baca hadis. Kitab Jawi tak boleh tak apa ni. Bukan seorang dua ramai. Tapi nak macam tu tak apa, dia kata dia tak pandai. Kita yang tak berani baca. Yang masalah dia memberanikan diri. Itu masalah. Dia bang, kerana tak berani. Tak faham. Tak faham. Nak cerita tak boleh tak? Itu orang duk mengaji jugalah. Duk mengaji. Kalau hak tak mengaji langsung, daripada sekolah terus pergi mengaji kat luar tu lagi tak boleh. Baik. Yang tu atau tu, dia panggil ataf, kata penghubung. Bagi kerana bahawasanya nya alam mungkin. Jadi kalau orang tanya, kenapa alam ni menjadi dalil atas ada Allah? Pertama mungkin, okey. Ini kita nak baca. Atau kerana bahawasanya nya alam baharu. Kerana alam tu baru. Baru benda apa pula? Tu yang ilmu tauhid ni payah. Artinya nya baru, ada kemudian daripada tak ada. Tu tak habis lagi tu. Itu baru hakiki. Baru majazi lain pula. Bukan kitab ni salah. Dia kena mengaji. Kadang kitab tu dia sebut, kadang dia tak sebut. Kalau kita nak masuk, senang je. Ada kemudian daripada tak ada, ada dengan mana sungguh. Tu. Baru hakiki bersungguh. Baru majazi bersungguh. Tapi kan nak sebut para pisah pun boleh. Baru hakiki ada lepas pada tak ada. Baru majazi sungguh lepas pada tidak. Baik, baharu ni ada kemudian daripada tak ada.
Okey, tu dua. Atau ni atas lagi ni. Dia sambung hak atas lagi. Atau kerana bahawasanya nya alam. Jaga. Nya tu kalau tak tak faham. Alam ni mungkin lagi baharu. Kedua sekali. Ni, kedua sekali. Kedua sekali ni, dua-dua sekali. Ini orang panggil, dia aku ni. Dia kena sebut Arab baru senang faham. Dia, alam ni menjadi dalil atas ada Allah. Pertama dia Al-Hudus. Al-Hudus sepakat. Kerana dia baru. Yang kedua, Al-Imkan. Mungkin tu dia terjemah dah tu. Dia terjemah dah. Imkan. Yang ketiga, Al-Hudus ma'al Imkan. Baru berserta dengan mungkin. Tengok Arab boleh faham. Ni kalau cara dia cakap, ni kalau saya cerita dah, tuan-tuan nampak lah. Kalau tak biasa dia kata, mungkin lagi baru kedua sekali. Apa maksud tu tau? Jadi mungkin dan baru kedua-dua sekali. Tu. Dia sebenarnya dia 4. Ini dia panggil wajah dilalah. Dalil ada Allah alam. Wajah dalah lah. Wajah dilalah apa dia? Pertama Al-Hudus. Baru. Ini pendapat pertama. Baru saja. Yang kedua, Imkan. Imkan. Fakot semata-mata. Yang ketiga, Hudus ma'al Imkan. Ma'an, sontak. Hudus ma'al Imkan. Atau Hudus wal Imkan ma'an. Dua-dua sekali. Yang keempat, Al-Hudus. Al-Hudus bisyarti al-Imkan. Tu. Tak. Imkan bisyartil hudus. Ingat elok. Al-Hudus itu satu. Yang kedua Al-Imkan. Mungkinlah. Kita terjemah mungkin. Yang ketiga Al-Hudus ma'al Imkan. Yang keempat, ikutlah Hudus ma'al Imkan ke Imkan ma'al Hudus, ikutlah. Dua-dua sekali. Yang keempat, Al-Imkan bisyartil hudus. Al-Imkan bisyartil hudus. Hak ni pun kalau nak hurai ni, sampai pukul 12. Nanya kita ni. Kenapa dia ni pilih hudus saja? Kenapa hak ni pilih imkan saja? Kenapa hak ni hudus ma'al imkan? Hak ni pula imkan bisyartil hudus. Cuma kita cerita sekali lalu gitu kan. Dia khilaf tu dia ilmu makulat kita duk mengaji tu. Ilmu makulat. Kenapa alam ni baru? Kenapa alam ni jadi dalil Tuhan ada? Kerana dia baru. Apa baru? Baru ada apa pada tak ada? Nak tahu mana kata baru? Ada kemudian tak ada tu kat mana? Ni kalau kita tengok makhluk depan mata ni, mana kita nampak ada kemudian pada tak ada? Tu dia bahas di antara aurat tu kekal dua zaman atau tak kekal dua zaman. Abu Hasan Syari, aurat tak kekal dua zaman mutlaqan. Bila aurat tak kekal dua zaman, dalil ke atas, dalil dia tu ke atas ada Allah, baharu dia, apa baharu? Tajrid. Baharu dia. Kalau pokok tahu mana? Daripada kecil. Tak nanti pokok kita pun lah. Kecil, besar. Membesar ni bukan tiba-tiba. Proses tu setiap saat. Tu baru ada selepas tak ada, ada selepas tak ada, ada selepas tak ada, ada selepas tak ada. Timbul selepas tidak, timbul selepas tidak. Lain pada Abu Hasan Syari,
Depa kata aurat tak kira zaman. Cuma hak kekal tu aurat tak kira zaman. Bagi depa aurat kekal zaman. Hak pendapat kedua. Cuma masa masa dak. Masa berubah. Nah, depa ada kecuali. Sebab tu depa tak pakai baru. Depa pakai imkan. Kemungkinan kita ada tak ada tu dalil. Abu Hasan Syari urus lah. Hak ketiga tu kan aurat ni ada kekal zaman, ada tidak. Geng hak kedua tadi pun kata aurat kekal zaman. Kecuali, dia ada kecuali. Jadi pok ni pakai hak kecuali tu. Nak kata hudu saja tak boleh. Imkan pun kena imkan juga. Tak ni hak pendapat ra'i kedua-dua. Macam zaman tu. Macam zaman tak apalah dia baru. Proses-proses. Kita ni. Ni kita lah ni. Nah, pendapat kedua. Dia tak imkan ni bukan baru. Imkan ni kita ni. Abu Hasan Syari tak? Abu Hasan Syari kita lah ni baru ni. Imkan memanglah. Tapi dia tak secerita lah imkan baru. Semua berubah. Pendapat kedua, ain ni dia tak berubah. Dia tak kekal, dia kekal zaman ain ni, ain. Tapi Abu Hasan Syari tak? Abu Hasan Syari ni, kalau tengok saya, kemudian paling, tengok pula saya ni orang lain lah. Tengok kali, tengok kedua. Saya ni lain lah. Memang saya juga tapi dah berubah bukan lebih tadi. Tahu lah. Bila paling 1,000,000 kali tengok saya dah kedot. Maknanya proses nak kedot tu bukan tiba-tiba. Setiap detik. Tu Abu Hasan Syari. Dia tahu hudus. Hak pendapat ketiga dia ra'i duduk. Hudus ma'al imkan. Hak pendapat keempat. Dia pakai ra'i juga. Imkan. Maknanya dia lebih cenderung kepada pendapat kedua. Tapi dia mera'i juga. Dia mera'i juga apa dia Abu Hasan Syari. Imkan tapi dengan syarat hudus. Kerana ada mungkin yang dia tak hudus. Situ kata. Mana? Mungkinkah ada yang tak hudus? Mungkin sayujat. Mungkin sayujat hudus sekarang. Mungkin yang akan dicipta. Anak kita, kalau kita anak 9 dan boleh dapat anak lagi, anak kita yang ke-10. Mungkin tak mungkin. Tapi mungkin dah. Mungkin sayujat. Jadi mungkin itu bukan hudus lagi. Itu yang saya tahu. Kalau nak bapak ni, 1 hari. Bukan nak tunjuk saya pandai dah. Nak kata ilmu tauhid, bukan mudah. Bukan mudah. Ilmu ni bukan mudah-mudah. Tak apa, aku baca sendirilah. Dia kena babit dengan makulat pula. Dia babit dengan makulat. Dan ilmu tauhid ni dia bukan jenis mengaji setahun 3-4 kali ada daurah. Kan? Kalau kita mengaji setahun 3-4 kali ikut daurah, kemudian duk marah tak apa tak boleh. Kena marah kat diri sendirilah. Kami mengaji pondok ni hari-hari. Hari-hari. Berbelah-belah tahun hari-hari. Jadi, tapi tak bermakna kita tidak dapat. Tapi kita kena faham. Bila kita mengaji berdaurah ni, atau kalau tak daurah mengaji masjid semua sekali, tak padan. Naknya tak padan lagi. Jadi padanlah kalau kita tak faham. Jadi kita duk marah. Awaknya mengaji ilmu pondok payah. Orang pondok mengaji hari-hari. Kita mengaji seminggu sekali. Jadi kenapa kita nak marah pula? Tak faham. Kita kena marah kat diri kita lah. Mereka orang pondok berkorban daripada kecil lagi mengaji. Korban habis. Sampai orang kata nak makan pasiak ke apa. Kalau ingat masa depan tak nampak lah kayak dulu. Kayak duduk pondok ni. Nak kerja apa tak tahu. Habis tanya serah kat Allah. Nak jawab tak boleh. Kita ni mengaji ke dunia apa, SPM, STP, STPM lah apa semua. Lelah mengaji pondok tak boleh faham nak marah. Itu kena faham lah. Tapi kalau kita mengaji macam ni, tak mengaji, insya-Allah Tuhan beri buka. Insya-Allah kita doa. Cuma nak abang macam tu. Jangan putus asa, jangan kecewa. Itu je saya sebut tu. Kita payah sangat nak mengaji. Dah kita duk mengaji jenis mengaji seminggu sekali. Ataupun setahun sekali, setahun 2 kali ikut daurah. Daurah tu pula, hak dia baca tauhid ni pula bukan sama pula guru hak baca tu. Tu. Duk mengaji hak ni, guru kata, kalam perkata. Hak nu berkata-kata, pening hak tu lama pula dah 3-4 tahun.
Minta ke Allah yang banyak, insya-Allah. Jangan marah. Orang pondok dia boleh ni, dah depa mengaji lama, korban mereka kecil. Korban mereka kecil duk pondok. Masak sendiri, makan nasi basi. Lok ikan tamban tu sedap sekali tu, tak kira makan garam hari tak kira. Zaman kami duk pondok lah ni tak dah. Mohong lah dia makan garam. Saya ni duk buat bayang setahun tu ikan tamban. Tamban kicap. Habis-habis cumui. Tak makan tamban, ikan otak, ikan masinnya ni. Nak makan sardin, kita masa tak buat nak lalu makan sardin. Maggi pun tak makan. Kicap. Habis-habis sedap. Beli empah kari. Tu. Buah minyak, tomeh, jangan, buah ayam, buah garam. Kari. Sedap tak kira. Tu kari. Apa tak buah, bawang, puah mau tak buah. Bancuh kari tu. Tomeh, buah ayam, buah garam. Lepas tu goreng ikan tamban. Sedap tak kira. Tu. Masa duk mengaji tauhid. Oh lah kita kata apa ni aku tak boleh lagi. Tanya lu kita mengaji lama mana. Itu. Jangan cepat duk marah. Tapi insya-Allah boleh. Sebab saya jumpa ramai dah duk mengaji kat sana ni. Jumpa ramai. Mengaji daurah je boleh. Dia ikut daurah je boleh. Dia ikut daurah saya lah sama ada live ni baru ya dulu ni. Lah boleh. Ngarang buku mai tunjuk kat saya. Boleh. Baik. Atau kerana itu faham dah tadi no? Itu wajah dilalah ni. Pertama al-hudus, yang kedua al-imkan, yang ketiga al-hudus, al-imkan ma'al hudus. Buat gitu. Senang sikit. Pertama imkan, okey, yang kedua al-hudus, yang ketiga imkan ma'al hudus, yang keempat al-imkan bi syarti al-hudus. Ni kahat tu ikut tertib sebab sini pun disebut imkan kan. Dan imkan duk mula. Okey, pertama wajah dilalah ni. Wajah dalil alam ini. Pertama al-imkan. Yang kedua al-imkan ma'al hudus, al-hudus. Yang ketiga al-imkan ma'al hudus. Yang keempat al-imkan bi syartil hudus. Bi syarti dengan syarat. Tu. Boleh ya? Mak ni syarah kat masjid melari orang. Sebab orang tak faham. Lalah bila kita mengajak, tinggal tiang. Apa ustaz ni imkan, mak hudu imkan. Natang apa dah. Dia sebut makan-makan ni. Dia. Dia biar sampai tahap, kita mengajak orang pakat lari selera. Kursi memang tak main lah. Tuk Bilal pun lari. Biar kita mengajak dengan tiang. Sampai tahap tu. Okey. Hak ni Syekh sebut tiga itu. Dia sebab imkan ma'al hudu. Lebih kuranglah imkan bisyati hudu. Syekh mudah-mudah je. Cuba tengok. Tiga kan sini kan. Atau kita faham di bahagian tu di atau tu. Tu kata atau tu penting. Tu. Atau. Tu. Kerana bahawasanya alam mungkin lagi baru. Tu ma'al hudus. Tapi bisyarti dia tak sebut. Tapi bagi saya bisyarti kena sebut. Tapi memadah dah imkan al-hudus. Kalau imkan tu tak ada hudus tak jadi. Dia ada imkan yang tak hudus. Tu. Jadi bisyarti tu seolah-olahnya tambahan lah. Tu. Nak detail betul-betul lah. Tiga pun tak apa. Nak sebut tiga pun tak apa. Baik. Syekh sebut tiga je tu.
Kemudian memberi ketahui oleh musannif akan bersungguh-sungguhnya musannif atas usaha tolong nak mengaturkan segala aqaid yang wajib atas tiap-tiap mukallaf belajar dan merenung-renung itu hingga mendatangnya musannif. Ni ana nak laju ni, sini senang. Hingga mendatangnya musannif. Cuma jaga tanda nya tu tanda. Akan ibarat yang menunjuk atas paksanya musannif akan dirinya sendiri dengan mesti menyata akan dia akan segala aqaid. Jaga. Akan dia akan segala aqaid. Dan atas. Ini atas kepada atas paksanya. Tu. Dia hari ni ibarat kena jaga. Hari ni kita banyak mengaji ibarat. Ibarat ni atas apa semua jadi maf'ul. Kena kalih-kalih domainnya. Itu ibarat. Dia orang pondok panggil mengaji cara ibarat. Hari ni dia kena ibarat. Dia main nahu banyak hari ni. Dia nak cerita tak ada apa-apa sikit kan dia nak cerita tu. Tapi pusing-pusing dia tu. Dia punya ibarat nahu dia tu. Atau bahasa Arab dia tu. Dan atas berhubung. Ni atas kepada atas paksanya musannif dan atas berhubung-hubung yang dipaham akan paksa. Jadi akan paksa ni maf'ul mutlak bagi paksanya akan diri sendiri. Dan berhubung-hubung. Ini maf'ul mutlak bagi atas berhubung yang dipaham. Itu kata hari ni dia main ibarat tu. Dia panggil masdar. Dia maf'ul mutlak. Ni. Menunjuk atas paksa. Atas paksa akan sebagai paksa. Tu. Dan atas berhubung yang apa yang dia faham akan sebagai berhubung. Tu. Dan berhubung tu. Dia kata minahu tak faham. Atas paksanya akan diri sendiri dengan mesti menyata akan dia segala aqaid dan atas berhubung-hubung yang dipaham. Makna hak dia faham tu kena hubung, sambung, mengaji semua. Akan paksa dan berhubung-hubung. Nampak tak? Itu dia panggil mafhum mutlak. Itu daripada katanya musannif. Maka hendaklah. Ni dia paksa ni. Ni dia hubung ni. Maka hendaklah artinya hendaklah mestilah kami yakni musannif nak menyatakan bagi kamu hai tiap-tiap orang mukallaf akan segala aqaid. Artinya aqaid itu apa dia? Segala simpulan aqaid daripada akdun. Akdun ni simpul. Dan segala tambatan i'tikad. Dia kalau simpulan tu betul. Ni pada betul. Tambatan, ni pada betul. Dia jangan simpulan, tambatan. Tu. Dia sebab yang banyak tu disimpul, bukan di lan. Bukan di an. Tapi oleh kerana lam tu duduk dekat nun, jadi simpulan lah. Takkan pula simpul n. Tak faham pula. Tu. Nampak dah tu? Dalam Baqarah macam tu. Cuma Baqarah baru cetak ni, tambatan tadi. Tambatan. Yang dijamak tu ditambat, bukan di an. Tapi oleh kerana ta tu duduk melekat dekat nun, terpaksa kena pisah. Jadi tambatan. Itu gitu. Kita cakap Melayu kena cakap macam tu. An tu imbuhan kata ya. Tu. Macam jangan pujian. Pujian. Itu ingat dalam Baqarah. Jangan pujian. Dan jangan segala puji. Dan jangan segala puji-pujian. Dan puji-pujian duk segala apa lagi. Dan segala pujian alif lam pada alhamdu bukan makna kullu atau jami'u. Alif lam tu istighraq. Puji-pujian. Dan jangan pujian-pujian. Sebab yang puji jamak tu dipuji bukan dian. Jadi pujian. Gitu. Pada dia sampai macam tu. Kalau ada ni seronok saya korek. Saya korek lah. Mesti kena marah.
Sebab hak saya duk dapat ni, hak saya kaji sendiri. Bukan Tok Wu bang. Ni macam pujian ni. Kenapa angka dia, tu hak saya kaji sendiri. Bukan hak Tok Wu bang. Banyaklah, 3-4, banyaklah 4, banyak benda yang saya kaji sendiri. Yang kadang-kadang mungkin tuan-tuan kalau jumpa guru saya pergi mengaji mungkin akan kata apa? Tak sama juga ni. Tak sama Ustaz Din duk mengajak macam Tok Wu dia mengajak. Memang tak sama. Tok saya pula mungkin tak sama dengan Tok Wu dah. Memang tak sama. Hak ni kita dapat asing. Nak abang kata apa? Dalam saya ni duduk dalam PDM dekah mampu dekah bang. Mesti tanya banyak. Mesti saya banyak tanya. Mesti tanya. Saya dulu minat juga ambil ilmu hikmat ni banyak juga. Ilmu hikmat ni berlambak saya ambil. Tapi tak amai. Ilmu macam-macam. Ilmu mesak, ilmu mencuri, ilmu macam-macam. Yang cuma ilmu mencuri boleh jangan. Nak masuk rumah orang, masuk gitu ya. Masuk kot dinding. Saya ada. Tapi tak selalu minta, tak bagi. Masuk ke dinding itu ya. Nak mencuri, masuk boom. Masuk meresak tu. Ilmu tarik duit, impor tembok, tetak tak makan ni besok tu. Sampai semua Tok Wu saya duk ambil sampai marah. Hang nak apa lagi? Marah. Habislah. Sampai marah. Lepas tu kalau banyak kali, tanya banyak kali. Macam mana baca tu? Ada mari duk tanya pula. Saya biasanya. Dia mari duk tanya pula. Baca macam tu lah. Macam mana? Baca-baca. Kok macam ni boleh tu? Dengar macam tu? Lah, dia duk marah. Dulu ilmu jekah. Ilmu jekah, Tok Haji Mak Lala. Tok Haji Mak Lala ni, umur 120. Saya jumpa dia. Dia ada ilmu jekah. Dia jekah kereta polis. Kereta polis melambung. Bukan polis melambung. Kereta polis. Polis yang duduk dalam kereta, sekali kereta melambung. Tergolek kereta. Berdapom, golek. Ini orang kampung pakat saksi semua orang tahu. Sampai polis tak berani dah. Lepas tu dulu ceramah PAS tu. Ceramah dulu, Tok Haji Mak Lala kan ada. Kan zaman dulu zaman sansing kan. Zaman Momali, zaman Bukit Lubuk Merbau kan. Zaman mereka duduk. Jenis zaman perang zaman tu. Selepas pada tu, kalau ceramah, Tok Haji Mak Lala ada atas petah. Kalau dalam ceramah PAS. Kalau Tok Haji Mak Lala ada, siapa tak ni? Polis tak ni kacau, orang sansing tak ni kacau. Duduk atas petah, duduk orang itu, dia tua. Itu. Dia ada. Duduk ada atas tu, siapa tak ni? Polis tak ni kacau. Polis duduk ke bawah tu. Hak sansing tak ni? Dulu ceramah Lebuk Merbau tu, yang berkelai tu. Masa ceramah PAS tu, waktu duduk wang bising. Tu jadi takir Lebuk Merbau kan. Lebuk Merbau selepas pada Mali. Lepas pada tu di Kedah ceramah, Tok Haji Mak Lala ada. Saya dan duk pergi tengok. Haji Mak Lala ada, orang sansing budak muda tak berani. Hak ni dah pom jokah melambung. Melambung kata melambung. Kalau orang perempuan teloneh selok, kalau pakai keng lelaki teloneh selok keng. Teloneh keng. Dia cerita kat Anas ni. Dia tahu orang perempuan duk menari joget dulu, pakai berkemban. Menari pula dulu ah. Nak yung apa segala benda. Dia tahu aku jokah. Tolong deh keng dia dah bereboh. Tak berani buat dah. Tu Haji Mak Lala. Tapi hampa tak dan lah. Haji Mak Lala sampai, mu nak apa lagi? Marah dia. Marah dia. Dia mari pula dah. Saya ambil habis dah. Aduk tanya apa? Tanya ilmu jekah. Bismillah lip lotim cap menjadi alang kembi gompoh. Saya ijazah. Siapa boleh tulis? Saya ijazah yang bagi. Bismillah lip lotim cap menjadi alang kembi gompoh. Ni. Saya pergi ulang banyak kali. Cak ke cap? Cap. Dia marah. Cap. Dia tanya orang lain, dia kata cap. Cap menjadi alang. Kim ke Kim? Saya pergi tanya orang gitu. Sampai Tok Wu marah. Dia pun ambil ni itu. Kim bi gompoh. Kim ke Kim? Habis tanya.
Kim bi bunyi Kim. Kim bi. Kim ke Kim? Kadang-kadang pergi tanya tu. Kim ke Kim tu? Kim. Dia marah. Bismillah. Lip lo tim. Tim pun saya tanya. Tok kata. Saya macam tu perangai saya. Lah ni macam tu tak? Tim. Ni ambil kat saya ni. Ni asli. Bismillah. Bismillah. Lip lo tim. Tim. To yamin. Bismillah. Lip lo tim. Cap menjadi alang. Cap. Saya tanya. Cap ke cak? Cap. Cap menjadi alang Kim. Bukan Kim. Kim bi gompo. Gompo tu hang jakah dia. Gompo. Jakah. Masa tu melambung. Saya ijazah ni. Tak beri ijazah kat orang lain. Tulis tu panggil beringat-beringat lah. Kalau tak jadi tu baca tak betul. Dekat gompo tu mu jakah dia. Bismillah lek lotim. Cap menjadi alang. Kim bi gompo. Pom. Melambung dia. Dan saya pernah amai dulu. Saya pernah buat. Buah jatuh lah. Masa saya mula amai. Gompo. Jatuh buah. Tu peringkat mula. Tapi orang mesti tak terbah lagi. Tapi tu Imak Dalam ni, kereta polis melambung. Tu Saleh Sik cerita. Haji Saleh Sik tu Saleh. Dia aku tengok mata kereta polis melambung. Gompo. Berlambung kereta polis bergolek. Kali 50 polis. Tak berani dah ampun. Dia tua, 120. Kat kepala ni penuh peluru. Komunis tembak. Kerja dia dulu tangkap komunis. Kerja dia tangkap komunis. Polis upah. Dia tak ada apa, bawa parang pergi tangkap komunis. Komunis sebelum nak tangkap tu, debang tembak dia. Bawa ikat, buat balik tanggung. Peluru penuh. Ni apa tu ni? Komunis tembak. Dekat, dia kata mu ingat tak sakit je. Cuma tak tembus dia. Kerja dia tangkap komunis. Masuk dah hutan, komunis nampak dia lari. Tembak bang. Dia ikat buat balik. Tu Imak Lala. Ini saya tapi jangan duk cekah orang ikut dan lah. Amal dan jenam. Dia tak mau ingat dah hati sudah. Ingat dan dia akan jadi bila terdesak. Ingat, dia tak payah duk lepas mayang. Bismillah, lip do tim cap menjadi alang ni apa orang sesat mana pula dah. Bagi ingat je. Bila terdesak baca. Bismillah, lip do tim cap menjadi alang. Kami gompo. Pam, melambung. Tu Haji Mak Lala. Nak cerita apa? Nak cerita saya teliti macam tu sampai dia marah. Kim ke Kim tu. Tim ke tim. Ta ke ta. Mu tanya banyak. Dia marah. Kita nak mes dia tengok. Tapi saya boleh tengok tu. Baca tu kena elok. 3-4 kali pergi ulang dah. Gen lain lek lotin cap jalan balik duk amai. Tak edit. Dia kena teliti tu macam mana. Dia marah habis. Marah habis. Dia marah sebab kita teliti. Saya cerita dah itu kan. Ilmu peluru tu kat dia. Goli jadi peluru. Biji goli jadi peluru. Bila kita terbih goli tu macam kita tembak orang. Pum, mati. Tu tak bagi lah abang sajalah. Layok-layok gitu kan. Dia tu orang Kelantan mai. Biji kereta mai minta ilmu tu. Orang mai kuti goli. Dia cerita kat dia. Dia pun upah. Tapi aku kena ambil upah je. Mana boleh. Amai pada malam sampai subuh. Nak baca kat goli tu. Tak payah senang. Dia ni tu saya tak mau upah tu. Tu bagi kat saya. Dia nak mengelak tadi. Dia pergi cerita. Saya tak mau upah tu. Jadi tu bagi kat saya boleh tak? Saya pun orang lain cerita. Dia tak cerita. Orang lain cerita. Tu juga. Dia tak mau nak ambil tu. Banyak orang lain. Dia tak bagi kat orang lain. Dia. Tu Imak Lala ni kalau pergi. Dia akan bagi. Jekah ni memang dia bagi. Tak minta dia bagi. Mu tulis. Dia jenis orang macam tu. Tapi goli jadi peluru dia tak abang kat orang. Saya tu ni mak. Saya pergi abang tu. Ilmu goli jadi peluru. Dia terkejut. Ilmu goli jadi peluru. Jadi dia nak mengelak tak dia lah. Ada dia tu.
Baru dia cerita orang Kelantan mari dia tu. Duk lawan kami ni. Pakai peluru tu. Tembak bom. Peluru tu pula yang syok pula. Peluru tu ligan. Han lari kat mana ada ligan peluru tu. Lah. Untuk saya tak mau upah Tok U lah. Nak upah Tok U bagi sampai bukan masalah duit, nak upah Tok U tak larat juga. Tok U bagi saya nak buat amal, dia pergi. Tapi tu saya tak bagi kat orang. Jadi hampa duk tembak mana-mana. Kalau tanya orang lain semua tak ada tu. Saya Tok U yang abang hampir minta dekat dia. Ada dekat dia seorang dan dia tak bagi kat orang dan dia tak pernah cerita. Saya pakai Tok U lain. Dia pun tanya, mu tahu mana? Alah dia bagi tak. Tapi hari ni mujekah saya bagi. Hadiah. Bismillah lip lotim cap menjadi alang. Cap menjadi alang kembi gompoh. Kembi gompoh. Gompoh tu jekah. Dia orang dulu sakan. Keluar api pun dah. Dia saya tanya dia tak ada keluar api. Dia cari Tok U lain pula. Tok Iyah Burma. Tok Iyah Burma 130. Pulau Ketih. Jokah keluar api. Tapi dia ni tak ada lah orang tengok keluar jokah keluar api. Cuma dia ada ilmu tu. Haji Mak Lala ni memang orang tengok. Semua orang tahu. Satu kampung pun tahu. Semua takut dia jokah. Sampai ceramah pun orang buat sansing tak berani. Tengok Haji Mak Lala duduk atas tak berani. Dia jokah kok dia bom melambung. Dia jatuh tu melambung tu pingsan. Kalau biar mati. Dia ada pula nak baca ayat apa pula nak pergi baik. Tu. Dia kena ada baca ayat pula. Baca ayat bagi siapa baru dia sedang. Kalau tidak dia gompo dia bukan mati dia pingsan. Dia tahu perempuan selerak lembek. Habis. Keng-keng keranjang, keng-keng kemban jatuh habis. Dia tak. Dan kerja dia salah satu angkat kebau. Tangkap kumi ni dan tangkap kebau. Dia pun nak dibendang nak balik gerbau payah. Dia pergi duk pum angkat kebau berjalan. Balik. Tu kerja dia. Dia gelak gelak ya. Kerja aku angkat kebau. Angkat macam tu, tanggung lah. Tanggung kebau. Bayangkan tanggung kebau. Kan? Tak tegak bawah pokok kebau, angkat. Saya ijazah tu. Tu baca Alam Nasrah dan Izaja. Kalau dia dah pensan, baca Alam Nasrah pasal Izaja An-Nasrul Rufat tu lah. Baca amboi. Sapu muka, bagi minum sikit. Sapu-sapu dia sedap bagi minum. Kalau tidak, dia boleh mati. Orang kampung takutlah. Polis tak berani duduk senyap. Kalau ceramah senyap tengok Haji Mak Lala. Dia duduk atas, dia dengar pun tak tahu dengar tak. Duduk atas petang. Itu lah. Tengok Haji Mak Lala, tak berani. Tak ni dia gompo. Gompo dia. Gompo tu lah dia dah baca lah. Tadi lah. Dia gompo tadi lumpuh tu . Orang dulu sonok ilmu orang dulu ni. Jam dia ni Tok U. Umur satu lebih dah. Tok Salesik duk majak dia mengaji duk sebelah. Tok Salesik duk majak hari Jumaat tu, dia duduk sebelah. Tok U duduk sebelah. Saat ni pas mengajak ni dia masuk dalam rumah Tok U makan nasi sekali. Saya pergi dia Tok U kata, ni orang hebat ni. Tok U kata. Ni orang hebat. Tak ada dia habis. Tok U cerita. Dia cakap ada polis depan saya, melambung kata polis. Tok Salesik cerita. Orang ni orang hebat dia. Tok U dia Haji Mak Lala tua begitu. Ni orang tua orang hebat dia. Tapi duk mengaji kat Tok Salesik. Tok Salesik bagi dia Tok U. Saya tanya sampai Tok U. Tok U ni siapa dia? Syekh Abdul Rahman Rokan. Tak tahu sih. Tapi saya pernah dengar nama Abdul Rahman Rokan. Bukan Rokan, Rokun. Indonesia. Tu dia.
Segala akaid artinya simpulan-simpulan dan segala tambah-tambatan i'tikad yang wajib pada hukum syarak atas tiap-tiap mukallaf di si Imam Asy'ari dan mereka yang mengikutnya mengikut Imam Asy'ari. Siapa dia? Asy'ariyah ataupun Asy'ariyah. Tulis begitu. Kita laju ya ni. Sama ada ilmu akaid atau ilmu porok. Saat ni anda gulung balik. Tapi dengan syarat ada akal. Ilmu porok ni ilmu fiqh, ilmu apa lah. Ilmu akaid ni ilmu tauhid lah. Ilmu porok hak lain pada ilmu suludin lah. Ilmu cabang. Lebih-lebih pada ilmu fiqh lah. Fiqh, tafsir, hadis semua tu ilmu porok. Tapi dengan syarat ada akal. Ni. Dia nak abang kata apa? Kita mengaji akaid ni wajib dengan hukum syarak. Dengan sebab syarak. Ini dia si Abu Hasan Asy'ari. Sama ada ilmu tauhid atau ilmu fiqh. Sebab misal senangnya tauhid fiqh. Tapi syarat kena ada akal lah. Tak ada akal mana boleh. Itu syarat taklif. Okey. Bersalahan Imam Maturidi dan yang mengikut Maturidi. Mana? Maturidiyah lah. Maturidi dia kata apa? Kerana berkata mereka itu wajib tu pada hukum syarak, pada ilmu porok, fikih dan pada hukum akal, pada ilmu akaid. Saat ni ada gulung. Dan bersalahan pula Mu'tazilah kerana berkata mereka itu yang wajib pada hukum akal sama ada ilmu akaid atau ilmu porok fikih. Okey, dengarlah. Abu Hasan Asy'ari dan pengikut-pengikutnya dia panggil Asy'ariyah atau Asy'ariyah. Ilmu usuluddin, ilmu furu'uddin semua dengan syarak. Wajib tadi dengan sebab syarak, dengan sebab syarak perintah. Abu Mansur Maturidi dan Maturidiyah pula ilmu furu' syarak, tapi ilmu usuluddin akal. Wajib dengan sebab ada akal. Bila ada akal wajib kena Tuhan. Walaupun syarak tak suruh. Tapi semayang, tu kena syarak suruh. Tu yang kedua. Mu'tazilah akal. Mana? Semayang, usuluddin, semua ni akal. Kalau Islam tak suruh pun kena semayang. Kena semayang. Sebab apa? Ada akal. Tapi Abu Hasan Asy'ari tak. Semuanya syarak. Cuma syarat ada akal. Tak ada akal macam gila tu memanglah. Jadi Abu Hasan Asy'ari syarak. Abu Mansur Maturidi ada syarak dan akal. Mu'tazilah akal semata-mata. Jadi usuluddin fiqh nah. Abu Hasan Asy'ari syarak Abu Mansur Maturidi akal syarak. Mu'tazilah akal. Itu. Dan syarak datang. Depa syarak tu menyokong yang dan syarak depa tak nafikan syarak dan syarak datang atas jalan mengkuatkan akal juang oleh belajar dan mengaji daripada guru-guru yang pandai-pandai dan merenung-renung dengan sendirinya. Itu syarak saja yang datang untuk mengkuatkan akal untuk belajar. Syarak tu mengkuat. Syarak tu hanya menyokong. Nampak tu? Belajar mengaji daripada guru-guru yang pandai-pandai. Dia bukan pandai-pandai kita. Pandai tu sebab apa? Guru tu kan jamak. Bila guru ni pandai, guru pandai-pandai lah. Bukan guru yang pandai-pandai dah. Guru-guru yang pandai-pandai. Itu tak apa. Orang-orang yang pandai-pandai. Tak apa. Dia jangan orang pandai-pandai. Orang seorang yang pandai-pandai dua. Itu tak boleh. Tak ni guru-guru yang pandai-pandai. Dah guru tu kan ramai. Pandai pun kena ramai kat lah. Tapi jangan guru yang pandai-pandai. Belajarlah kepada guru yang pandai-pandai. Itu jangan. Dia kena belajar pada guru-guru yang pandai-pandai. Ataupun guru yang pandai. Dan merenung dengan sendirinya orang tadi. Hingga mengetahui kan dia artinya segala akhir itu oleh tiap-tiap mukallaf itu. Dan mengiktikad ia tiap-tiap mukallaf. Dia akan segala akaid
dengan jalan ijmali, borong pada ini pada lapisan ni pada tahap yang pertama. Lapisan tahap yang pertama. Dan dengan jalan tafsiri pada lapisan yang kedua. Ni tahap yang kedua. Kan kita mengaji dah. Orang peringkat pertama, orang awam biasa ni cukup dengan dalil ijmali, tak apa dah. Tapi orang alim-alim, eloknya tahu dengan jalan tafsiri tu lapisan yang kedua, faham tu? Dia kawasan laju dan laju. Kalau siapa tak faham, abang. Lapisan yang kedua, tahap yang kedua. Kemudian menyata musannif akan bayan. Bayan ni bahasa Arab ni, jelas. Daripada segala akid yang wajib. Dia, kita Arab dia sebut daripada. Daripada tu terjemah daripada min. Min tu makna daripada. Min ni dia punya kerja dia ialah membayan. Tu. Telah datang ramai ke rumahku. Siapa dia ramai tu? Daripada orang-orang kaya. Tu min tu dipanggil min tu lil bayan. Kalau kata telah datang ramai ke rumahku, siapa kita tak tahu. Daripada laki-laki. Daripada tu dia ompai bayan. Lepas tu dia kata di sini. Kemudian menyata musannif akan bayan. Daripada segala akid yang wajib. Apa dia? Daripada segala akid yang wajib pada syarat itu. Terbaginya segala akid itu kepada 3 bagi dengan katanya musannif daripada wujub segala perkara yang wajib dan istihalah segala yang mustahil dan jawaz segala perkara yang harus. Patut dia rebuh jaiz. Tapi tak apa, dia terima Melayu. Pada hak artinya pada zat Allah Ta'ala dan pada hak artinya pada diri segala rasulnya Allah Ta'ala. Okey. Faham no? Lepas tu aqaidul iman, saya sebut dah mula-mula tu. Aqaidul iman, wujubul wajib, istihalatul mustahil, wujubul wajibat, istihalatul mustahilat, jawazul jaizat. Itu aqaidul iman. Bahkan orang jahil dengan aqaidul iman ni, orang yang tak selamat imannya. Saya pun tak dan bawa kitab Suhaimi. Dalam Suhaimi tu dia kata, aqaidul iman ni wujubul wajib. Dalamnya dah, tak ada nak tengok. Cuma Imam Sanusi dia kata, Syarqawi muka surat 87, asal kufur. Asal kufur dan bid'ah ada 7. Ijab zati, ataupun tabi'i, tabak, tak apalah. Robert al-adi, taklid radi, jahil bil qawaid akliyah. Ni. Wal jahlu bil qawaid dengan kaedah akal. Mana allati hiya al-ilmu tahu bi wujubil wajibat wa jawazul jaizat wa istihalatul mustahilat. Ni. Muka surat 87. Setengah daripada perkara yang membawa kepada kufur dan bid'ah apabila dijahil tentang wujubul wajibat. Kemestian bagi segala yang mesti. Wa jawazul jaizat, kebolehan bagi segala yang boleh. Kepadanan bagi segala yang padan. Dan istihadul mustahilat dan ketiadaan bagi perkara yang tiada. Ada kitab insyaAllah. Kita sebut ni insyaAllah ada kitab. Mana-mana kitab pada anak-anak mu'idah disebut walaupun pelik ada kitab. Kalau tak jumpa tanya saya cari. Faham tak? Yang tu dia kata yang wajib. Yang ni wujub segala perkara yang wajib dan istihalah segala mustahil dan jawaz segala yang harus. Sebab tu maksud dengan 50 aqaid ialah aqaid kena faham. Aqaid ni wujub, istihalah, jawaz. Itu aqaid dia. Sebab tu dia kata apa? Termasuk dalam la ilaha illallah 50 aqaid. Mana 20 yang wajib, 20 mustahil. Jangan nak faham mustahil tu masuk hukum dia lah. Aqaid iman tu apa dia? Istihalah tu mustahil. Takkan pula 20 masuk kat Tuhan, 20 juga mustahil masuk kat Tuhan.
Tuhan ada, kemudian Tuhan tak ada, kemudian sedia, kemudian Tuhan baru, Tuhan kekal, lepas tu binasa. Tak. Tuhan mesti ada. Tidaklah tiada. Itu yang masuk. Tuhan mesti sedia dan tidaklah baru. Tidak itulah istihalah. Habis. Dan ditakluk. Ini semua dia nak ibarat ni. Dia guna tata bahasa Arab. Tadi membayan. Dan ditaklukkan kepada kami nyata. Kepada kami ni, kepada katanya kami nyata itu. Kami nyata-nyata serta kami. Itu takluk. Takluk ni dia bersangkut, bergantung. Macam tu lah. Aku makan nasi berani yang dibuat oleh mamak cukup sedap sekali dengan camca. Dengan tu takluk makan. Aku makan nasi berani yang dibuat oleh mamak sedap sama sedap sungguh-sungguh, harga dia RM50 dengan ayak sirap dengan camca. Dengan tu dia nak tarik balik. Dengan tu nak tarik balik makan. Oh, makan nasi berani dengan camca. Ni juga. Ni. Tu nak kena cerita ibarat tu payah. Kalau saya nak cerita ni, mungkin ada yang tak biasa Arab kan. Ustaz tak biasa Arab tak apa. Itu nak abang takluk. Tok Guru ni cukup jaga tu. Ni takluk mana? Dia kalau huruf jah dia takluk. Zarah huruf takluk. Macam sini kan. Ditakluk kepada kata kami nyata. Kami nyata serta kami. Nampak tak? Akan perkataannya musaneh. Serta kami artinya kami musaneh. Periringkan. Tiap-tiap satu akidah. Cuma dia kita mengaji cara pondok ni. Tok pondok ni dia i'rab dengan cara dia baca. Dia tak abang takluk tak apa. Dia ulang 2 kali tu takluk. Contoh lah. Karim membunuh Mahmud. Tu. Karim membunuh Mahmud pada hari Isnin. Tu. Tengah malam di Kuala Lumpur. Selepas mereka berkelahi dengan pistol. Bunuh. Dengan pistol. Dia akan ulang 2 kali. Bunuh. Dengan pistol. Itu takluk. Tu dia nak abang punya jauh tu. Karim membunuh Mahmud. Tu. Pada kemarin, pada tengah malam, bunuh Mahmud. Kita dalam hati, bunuh dengan apa? Tengah malam, selepas mereka berjalan-jalan, makan sekali. Lepas tu mereka berkelahi. Dengan pistol. Bunuh. Dengan pistol. Macam ni, nyata-nyata serta iring. Itu takluk. Dia kelapak oleh. Maf'ul akan. Kena bagi biasa nah. Kadang-kadang asatizah pun tak biasa kalau tak mengaji pondok. Dia pun kena fikir dia walaupun dia ada asas nahwu ni. Kita mengaji ni cara pondok. Kita nak mengaji dia terpaksa sebab kitab ni dia terjemah cara tradisional. Ditaklukkan kepada kami nyata. Kepada kata kami nyata itu. Kita tengok balik kat mana dia kata kami nyata tu, maka hendaklah kami nyatakan muka surat sebelah tu, 4 baris pada bawah tu. Akan segala akhir. Nyata-nyata. Serta. Dia kena ulang 2 kali. Serta kami iringkan. Baik. Serta kami iringkan tiap-tiap. Periringkan tiap-tiap satu akidah. Akidah ni apa pula? Artinya akidah satu simpulan dan tambatan i'tikad. Dia mentambatkan i'tikad kita. Kalau tidak, i'tikad kita ni goyah. Tu. Satu simpulan dan tambatan i'tikad daripada segala aqaid. Akidah tu mufrad, singular. Aqaid tu jamak, plural dia. Akidah, aqaid. Satu simpulan dari satu akidah daripada segala aqaid itu. Mana? Aqaid itu wujubul wajib, istihalatul mustahil, dan jawaz yang harus. Jaga tu itu tu. Dengan dalilnya, artinya tu dalil bagi tiap-tiap satu akidah itu. Dan padahal sungguhnya
bermula tiap-tiap satu dalil daripada segala dalil itu menyabitkan tiap-tiap satu perkara. Menyabit ni mengisbatkan, mengiyakan tiap-tiap satu perkara daripada segala perkara yang wajib bagi Allah Ta'ala dan segala Rasulnya Allah. Dengan makna menunjukinya nyanya dalil akan orang yang menilik padanya pada dalil atas kejap mengaku hatinya hati orang yang menilik. Dia kata, tuan-tuan jaga domain. Saya tak mau ulang dah ni, jaga domain. Dengan makna menunjukinya nyanya dalil akan orang yang menilik padanya nyanya dalil atas kejap mengaku hatinya yang orang yang menilik dengan mesti sungguh dan sungguh tiap-tiap satu akidah daripada segala koi itu daripada kenampakan akal. Tak boleh mungkinnya, tak boleh mungkin, tak boleh nak nafinya nyanya tiap-tiap satu akidah dengan dalil itu. Bila kita tahu dalil itu, kita nak mungkin, nak engkar tak boleh dah. Mungkin ni engkar daripada engkar lah. Angkara yungkiru, engkar, bahawa mungkir. Nah, tapi bahasa tani tu bah, mungkir. Tak mungkir lah. Tak mungkir ni tak boleh nak tolak. Kita tak boleh nak mungkir dah kewajipan dia. Kalau hak sifat mesti kita tak boleh mungkir dah kemustahilannya. Tak faham tu, kalau tak faham tanya. Saya tak mau ulang sini. Dia baru sampai target kita. Dengan dalil itu juga. Dengan dalil hak tu, tak mustahil pun macam tu juga. Baik. Di atas. Dengan dalil itu. Dan menapi ni atas kepada menyabit. Jaga tu. Matan di atas tu, dalil itu menyabitkan segala yang wajib dan menapi. Itu atas dia, kata hubung. Dan dalil juga menapikan tiap-tiap satu daripada segala perkara yang mustahil atas Allah Ta'ala dan segala Rasulnya Allah. Dengan menunjukinya nyanya dalil akan orang yang menilik padanya pada dalil atas kejap mengaku hatinya yang orang yang menilik dengan ketiadaan sungguh dan ketiadaan sungguh segala perkara yang mustahil itu daripada kenampakan akal. Tak boleh mungkinnya. Tak boleh mungkin segala mustahil. Apa tak boleh mungkin? Jadi tak boleh mungkin ni apa maksud? Tak boleh mungkin nak tolak lagi kemustahilan, ketiadaan sungguhnya perkara mustahil itu. Kena tulis. Tak boleh mungkinnya, tak boleh mungkin segala mustahil ni tak boleh mungkin. Ketiadaan sungguhnya perkara mustahil itu. Tak boleh mungkin ketiadaan sungguh dan sungguh perkara mustahil itu. Kena tulis itu. Kalau tak nampak, tulis dulu. Nanti ke depan mungkin baru kita boleh. Saya je, kitab-kitab kadang masa duduk mengaji tak boleh mengajak lagi. Tapi bila lama boleh mengajak. Tapi mengajak tengok balik. Nak kita tanda duduk mengaji kat tu. Hak tu tolong kita. Tak apa, tulis dulu. Kemudian domain-domain ni, kalau nak tulis, dia jangan duduk pergi tulis. Nya dalil, duduk pergi tulis bawahnya tu. Dalil pula. Lambat. Dia tanda dekat hak dalil mula, boh nombor 1, kemudian ini dalil. Boh lah nombor 1 bawah ini dan nya dalil. Boh nombor 1 juga. Jangan duk pergi dalil tulis semua kitab. Tu dia cara dobek nombor. Cara nak tanda kitab. Melainkan bila dah lama lari jauh baru kita tulis balik. Takut tak ni kita pergi letak kat lain. Dengan dalil itu juga, dengan dalil alam inilah kita menyabitkan sifat yang wajib. Dengan dalil alam ni juga kita menafikan sifat yang mustahil. Nampak tak tu? Tu mana juga. Dan menyabitkan atas kepada menyabit di atas tu. Menyabitkan harus segala perkara yang harus baginya bagi Allah.
dan menafikan wajibnya wajib perkara yang haram dan mustahilnya perkara yang harus. Habis. Bila kata dia haram, menafikan wajib lah dan menafikan mustahil. Kerana haram tu lawannya wajib dan mustahil. Kemudian periring musanneh akan ataf. Dia nak sambung lagi kata hubung. Kepada kami nyatakan. Kan dia kata, kami nyatakan segala angkit itu akan menyambung, mengatah akan perkataan musannaf. Maka kami berkata. Jadi mana kami berkata ni, atah kepada kami nyata. Atah. Maka kami, yakni musannaf berkata, pada menyatakan aqaid itu, bahawa sungguhnya wajib bagi Allah Ta'ala oleh tiap-tiap sifat kesempurnaannya Allah Ta'ala. Dia wajib bersifat tiap-tiap sifat kesempurnaan. Dengan makna, apa makna sifat kesempurnaan? Dengan makna sifat kelebihan. Bukan dengan makna Tuhan bersempurna. Bukan dengan makna bersempurnanya Tuhan dengan sifat tu. Tak, sifat bukan makna sifat tu jadi sempurna. Sifat tu mensempurnakan Allah tak. Sifat tu sifat kelebihan. Tu. Dia bukan sifat tu sifat menyempurna. Tiap-tiap sifat kesempurnaan Allah Ta'ala dengan makna sifat kelebihan dan ketinggian. Bila kita sifat tinggi baru boleh. Baru nampak kalau sifat sempurna. Soalan macam apa? Tuhan jadi sempurna dengan dia. Kalau tak apa sifat ketinggian tak apa. Yang patut dengan zatnya Allah Ta'ala yang maha tinggi. Pangkatnya Allah. Maka keluar dengan perkataannya, perkataan musannaf, tiap-tiap sifat kesempurnaan dengan makna ini. Makna mana? Makna sifat kelebihan ni. Jaga makna ini, makna sifat kelebihan dan ketinggian oleh tiap-tiap sifat kekurangan dan kelekehan. Bila sebut sifat kesempurnaan, sifat kelebihan, sifat ketinggian, keluarlah oleh tiap-tiap. Oleh ni pakai bagi keluar. Tu dia kena jaga nahu tu. Kita tak jauhi nahu. Maka keluar oleh tiap-tiap sifat kekurangan dan kelekehan. Tuhan tak ada sifat kekurangan dan lekeh. Dan dengan perkataannya yang patut. Dengan zatnya. Baik, kan dikata dengan yang patut dengan. Dan dengan ni dan keluar. Dengan perkataannya yang patut tu. Jaga tu. Ini dia min ibarat sikit lah. Maaf nak buat syarah. Kita baca syarah macam tu lah. Ni kitab ni kalau suruh buat daurah. Ramai-ramai saya tak mau ni. Kitab ni dia kena baca hari-hari di masjid. Ni pun saya baca di masjid, satu masjid je. Tu pun lepas ni mungkin tak mau baca dah ni. Dia tak sesuai. Satu masjid saya baca. Dan dengan perkataan ni, bab apa? Dia sebut atah. Orang kampung tak kerti. Tu imam tak kerti ya. Atah istidrat. Dia duduk hangguk-hangguk mengantuk ya. Dan atah. Tu imam pun hangguk. Atah apa? Dan badal. Bayan. Istidrat. Tak kerti ya. Dan dengan perkataan ni atah kepada dengan perkataan di atas ni maka keluar dengan perkataan yang tiap-tiap yang sifat kesempurnaan dan keluar dengan perkataannya yang patutnya musannaf yang patut dengan zatnya Allah keluar apa? Oleh macam tadi jugalah dia bagi keluar yang di atas tu. Tiap-tiap sifat kesempurnaan yang tidak patut dengan zatnya Allah. Seperti ada baginya Allah isteri. Kita kalau ada isteri sempurna tak sempurna? Tuhan ada isteri tak sempurna. Saya sebut dah kemarin. Atau anak. Kita ada kalau kahwin tak ada anak tak sempurna. Ada anak baru sempurna. Tuhan tak boleh.
Dia ada anak lagi tak boleh. Maha suci Allah Ta'ala daripadanya, daripada isteri ataupun anak. Ha. Yang amat banyak dengan makna tidak terhingga bilangannya, sifat kesempurnaan, tapi tak terhingga banyak, tak terhingga bilang. Nak bilang tak boleh. Di sisi yang lain daripada Allah. Ha, tulis. Adapun di sisi Allah, sifat kesempurnaan itu terhingga bilangannya. Tulis begitu. Adapun di sisi Allah Ta'ala, sifat kesempurnaan itu terhingga bilangannya. Yang ni hingga tak terhingga, esok perbahasannya. Kalau kita sampai. Jadi dia kata tak terhingga ni, bilangan di sisi yang lain daripada Allah Ta'ala. Habis. Kemudian mendatang musannih akan khabar. Ha, jamin nahu. Ni payah sikit ni. Dan ini terima khabar tu berita pula. Khabar tu i'rab. Mubtada khabar. Subjek predikat. Kemudian mendatang musannih akan khabar ni akan predikat. Nah, ngaji pondok pun dia kena reti juga subjek predikat ni. Dia tak nak cerita tak boleh. Ha, dia datangkan predikat. Yang kedua, bagi sifat kesempurnaan. Nya itu. Ni. Dia kalau waktu bermula tu tak ada. Dia begini, subjek predikat ni. Bermula sifat kesempurnaan. Okey, tu subjek. Amat banyak tu predikat. Kemudian tiada meliputi predikat yang kedua. Kata ulama, tiada meliputi ni bukan predikat yang kedua. Dia badal. Badal ni kata ganti. Bermula sifat kesempurnaan itu amat banyak. Apa amat banyak tu? Tak meliputi. Ha, itu badal. Kata ulama tak, dia bukan mengganti perkataan amat banyak. Dia predikat yang lain. Dia ada dua predikat tu. Sifat kesempurnaan Allah itu amat banyak dan tiada meliputi. Soalannya begitu. Nah, dia main kata bahasa Arab lah, sini payah. Orang tak biasa memang tak faham ni. Cok, tapi kalau dia faham, memang bijak. Alhamdulillah lah. Kemudian mendatang musannih akan khabar yang kedua. Bagi sifat kesempurnaan. Sifat kesempurnaan tu mubtada orang bagi. Khabar yang kedua bagi sifat kesempurnaan. Sifat kesempurnaan itu ialah mubtada. Yang ia ialah mubtada. Yang ia adalah mubtada ataupun subjek. Dia mubtada khabar. Subjek predikat. Atau akan badal. Nah, atau pada akan khabar. Ataupun dia mendatangkan badal. Badal ni kata ganti. Daripada amat banyak itu. Dengan katanya, tiada meliputi oleh tiap-tiap yang lainnya. Tiada meliputi tak boleh nak mengetahui. Dengan dia artinya dengan sifat kesempurnaan itu. Tapi ini kita hurai macam ni atas khabar itu. Ni kata kat sini payah sikit. Dia nak cerita bagi faham saya pening kat sini. Tu Arab apa pening kan dengar ni. Orang bisa mengaji mubtada khabar dia tahan ni. Dia baik ingat. Dia sangkut dengan ibarat. Hak ni game pondok baca sini tak tahu ke lepas ke tak lagi. Sampai tahu tu. Dia sifat kesempurnaan itu mubtada. Subjek. Amat banyak tu predikat khabar. Kemudian tiada meliputi ni kata ulama. Dia khabar yang kedua. Apa makna? Sifat kesempurnaan itu amat banyak. Tiada meliputi. Jadi dua. Kata ulama, tiada meliputi ni bukan predikat. Dia hanya kata ganti, badal daripada amat banyak. Okey. Sifat kesempurnaan itu amat banyak. Apa? Nak ni tak boleh meliputi. Kemudian kita nak kembalikan domain tu ni dengan dia artinya dengan sifat kesempurnaan tu. Ini
kalau kita berlaku atas khabar. Kalau kita kata tiada meliputi itu predikat bagi sifat kesempurnaan yang kedua. Ni, sifat kesempurnaan itu tiada meliputi dengan dia dengan sifat kesempurnaan. Nampak tak? Atas khabar itu. Sini Imam jaga ni. Orang pondok sini tak tahu boleh baca ke tak? Atau dengan amat banyak. Ini kalau kita kembali domain dekat dengan dia tu dengan amat banyak ni. Sifat Tuhan ni amat banyak, tiada meliputi dengan dia. Apa maksud amat banyak? Tak meliputi dengan dia dengan amat banyak tu. Faham? Jadi domain dia dengan dia tu boleh kembali dekat sifat kesempurnaan. Kalau kita kata meliputi tu khabar. Khabar bagi sifat kesempurnaan. Khabar yang kedua. Dan domain dengan dia boleh kembali pada tiada meliputi. Kalau kita berlaku di atas perkataan tiada meliputi itu badal saja. Kata ganti daripada amat banyak. Jadi tiada meliputi dengan dia dengan amat banyak tu. Nampak tak tu? Ini atas badal itu. Lah ni tulis. Tak faham tak apa, tulis. Tulis saya kata ni. Tu Salesik dia macam tu. Dia bila dulu dia kalau dia baca, dia nampak macam orang tak faham, dia suruh tulis. Dia suruh tulis, lepas tu dia suruh baca lah. Saya tak suruh lah baca. Saat ni kalau baca saat ni, tak kena. Kena. Mu tak dengar ke? Dia suruh tulis. Ni kat sini. Dekat atas khabar itu, tulis. Tulis dekat atas khabar itu. Buat tanda tok di tepi. Tulis ni. Yakni. Kembali domer. Dengan dia tu buat kurungan. Kembali domain mana? Dengan dia tu. Dengan dia tu buat kurungan. Kembali domain dengan dia itu kepada sifat kesempurnaan jika kita berlaku atas i'rab khabar itu. Nanti kalau tak faham lah ni, dia akan faham kemudian. Tulis lain. Yakni, kembali domer dengan dia, buat kurungan, itu kepada sifat kesempurnaan. Domer ni kata ganti nama. Kepada sifat kesempurnaan, jika kita berlaku atas i'rab khabar. Di atas khabar ni kalau kita Arab, atas khabar, ini in jaraina alal khabar. In jaraina alal qaul. Bi annahu khabar. Kita tak istilah Arab tu. Atau dengan amat banyak. Tu pun tulis juga macam tadi. Atau dengan amat banyak, yakni kembali domain dengan dia, buat kurungan. Itu kepada amat banyak jika kita berlaku atas i'rab badal, kata ganti. Yakni kembali domain dengan dia itu kepada amat banyak jika kita berlaku atas i'rab badal. Payah no. Ni demi nahu. Tata bahasa Arab. In jaraina alal badal. Ni, dia nak hurai dengan dia je, domain dia tu. Tiada meliputi dengan dia mana? Dia sifat kesempurnaan ataupun tiada meliputi dengan dia dengan amat banyak tu. Apa makna tiada meliputi? Dengan makna tiada meratai tahu dan tiada menghabisi tahu oleh yang lain pun Allah Ta'ala akan tiada satu daripadanya. Daripada sifat kesempurnaan. Dengan jajak ni kira, bilangkan satu-satu sifat kesempurnaannya Allah semuanya. Nak jajak 1, 2, 3 kira tu tak boleh. Bab banyak. Melainkan Allah SWT sendiri saja yang tahu. Maka Allah Ta'ala jualah yang tahu akan tiap-tiap sifat kesempurnaannya yang amat banyak itu. Dengan meratai dan menghabisi semuanya. Lagu mana nak tahu? Jangan kias ghaib alal hadir. Kita ni hadir, Tuhan ghaib. Jangan pergi sama pula tahu kita dengan tahu Tuhan. Cukup takat tu sudah lah.
Kemudian mendatang Musa ni akan taprek. Untuk imam menganga ni, taprek mendatang apa pula dah. Kemudian mendatang Musa ni akan taprek. Atas amat banyak. Taprek ni cabang. Dia mencabangkan apa amat banyak tu. Atas amat banyak ni, atas kata amat banyak tu. Tiada yang meliputi dengan dia. Melainkan Allah Ta'ala itu mendatang taprek dengan katanya. Datang-datang dengan kata. Itu takluk. Ha. Maaf no, kita ni macam tu. Saya kena minta maaf. Dia kena main cara pondok ni. Saya tak boleh. Dia nak buat cara moden tak boleh ni. Tidak tuan-tuan tak faham. Kita baca ikut cara dia. Kita baca kitab dia. Kena ikut dia. Jadi apa amat banyak tu? Maka wajib tu taprek. Taprek ni cabang. Mencabangkan permasalahan. Maka wajib pada syarang atas tiap-tiap mukallaf disabitkan sekalian sifat keseluruhan itu baginya Allah Ta'ala atas jalan ijmal. Kita nak tahu satu-satu tak boleh. Macam mana kita nak sabit dekat Allah dengan jalan tafsir? Tak. Sabitkan sifat kesempurnaan baginya Allah atas jalan ijmal. Borong juga. Kita tahu pun dengan borong. Kita sabit kepada Allah pun dengan borong. Dengan makna wajib iktikad dan mengaku dalam hati akan bahawasam sekalian sifat kesempurnaannya Allah itu. Semuanya sungguhnya dan sungguh-tinya sifat kesempurnaan itu bagi Allah Ta'ala. Sama ada ia sifat kesempurnaan itu bangsa subutiah, bangsa sabit pada nafsi amri dan pada zihin dan pada khorish. Dia main dah. Nak cerita benda tu tak. Kalau tak cerita tak boleh no. Tu kata siapa tak tahu lagi nafsu amri, subutiah, adamiah hak saya cerita tu kan. Saya cerita hak yang daurah UM tu. Subutiah, adamiah, nafsu amri ni hak ni. Hak ini hak yang daurah ni. Pada khorib. Tak boleh faham. Satu orang yang menolak manhaj pada ni, dia hanya boleh menolak dengan mulutnya. Tapi kalau dia baca kitab, dia lekat. Kalau dia syarah dengan mulut, bunyi sedap. Sebab dia pakai muat ambil. Dia pakai download sebut. Bunyi sedap. Download kitab ni. Tapi cuba bacanya. Lekat tunging-tunging. Dia bukan bak kalam dia. Pada ni dia bukan bak kalamnya. Semua dia halusi. Sebab tu bagi saya, pada ni dia bukan ada torik. Cuma kita sebut ni nak bagi faham. Hak pada ni torik dia, itulah mutakalimin punya. Hak lain pada tu, itu yang torik lain orang. Dan ni perkata torik pada torik siam ni pada. Torik patani. Bukan. Bacalah kitab Arab. Kita akan jumpa benda-benda ni. Cuma kita Arab tak baca. Kalau baca kat ulang tu ya. Duk main kat sungai, laut tak main. Nak jumpa bawai pun, cari bawai dalam sungai. Nak mampu kemat tak jumpa. Nak cari ikan bawai dalam sungai. Itu dia kata. Sama ada ia, sifat kesebenarnya itu, bangsa subutiah, sabit pada nafsi amri. Dia kalau sabit pada nafsi amri, keluar mustahil. Sifat mustahil bukan sabit pada nafsi amri. Nafsi amri realiti wakil, walaupun kita tak nampak. Tapi dirinya dia ada. Semacam satu benda yang tersorok, kita tak tahu. Dia sabit pada nafsi amri, dia pada zihin tak ada. Sebab apa? Kita tak menyabitkan dia. Contohnya, di Malaysia ni ada dinosaur yang tak pernah ahli sains jumpa. Ada seekor dinosaur yang ahli sains tak pernah jumpa, tak pernah tahu dan tak pernah tahu nama, tak ada nama dia. Tapi dia masih tersorok di sebalik gunung jerai. Contohlah. Jadi dinosaur tu dia sabit pada nafsu amri. Diri perkara memang dia ada, tapi di zin orang tak ada. Sebab apa? Orang tak pernah tasawur dia. Faham tu? Itu sabit pada nafsu amri.
Subutiah ni sungguh. Dan pada zihin. Macam sifat-sifat salbiah, sifat yang lain, bila sabit pada nasihat amri, ada yang sifat yang macam tu. Dia sabit pada nasihat amri, tak berzin. Tapi sifat-sifat salbiah, nafsiyah, maknawiyah, dia sabit pada zihin dan nafsi amri. Sungguh, bukan ada. Sungguh pada nafsi amri. Dan pada zihin. Dan pada khorib. Mana? Iaitu sifat ma'ani. Sifat ma'ani pada khorib pada tu. Tok Guru cara mudah, dia abang mana? Hak sabit pada zihin, pada khorib. Tapi itu pun ada perbahasan. Dia ada sifat yang sabit pada zihin sahaja. Tidak pada khorib. Dia ada sifat sabit pada zihin dan pada khorib. Khorib ni khorib zihin. Dia ada sifat yang sabit pada zihin, pada khorib zihin dan khorib a'yan. Itu makni. Sama ada bangsa subutiah pada nafsi amri dan pada zihin. Sabit pada diri perkara dan pada zihin. Kalau rumah tu runtuh, kita nampak dia runtuh, dan kita pun kata dia runtuh, maka runtuh tu ada pada zihin dan ada pada nafsi amri. Walaupun kita tak nampak, tapi sungguh pada nafsi amri. Kalau kita nampak, kita duduk depan rumah tu tak runtuh, tapi seorang kata runtuh, maka runtuh tu tak ada pun pada zihin orang yang tak kata itu. Dan nafsi amri pun tak ada. Cuma ada pada zihin orang yang berkata runtuh, padahal rumah tu tak runtuh. Rumah tu ada pada zihin, ada pada nafsul amri, pada luar zihin, dan ada pada kharijil a'yan, luar mata kepala. Itu. Tapi ada yang ada pada luar zihin, tapi tak ada pada zihin. Tak ada pada zihin. Kharijil a'yan tak ada. Sebab apa? Kita tak boleh tengok dia. Mana? Ada satu perkara yang duduk di bawah 7 petala bumi. Kita tak tahu benda apa benda tu. Ahli sains pun tak jumpa lagi benda tu. Benda tu dia panggil sabit pada nafsul amri, tapi tak sabit pada zihin. Zihin kita tak boleh terlintas. Dan diri dia tu, tapi bila kita nampak dia, baru kita tahu. Maka sabit pada luar zihin, sabit pada kharijil a'yan, dan sabit pada zihin bila kita nampak dia. Tapi kalau kita tak nampak dia, kita tak pernah terlintas dalam hati apa dia, maka dia dan zihin tak ada. Dia hanya ada pada luar zihin ataupun pada nafsi amri saja. Tapi pada kharijil a'yan tidak ada. Faham tak ni? Tak Yunus faham lagi benda ni? Tak Yunus? InsyaAllah Ustaz, faham. Faham Alhamdulillah. lagi ni? Ha? Boleh insyaAllah, faham Ustaz. Banyak kali ulang ni. Ustaz-ustaz yang lain faham tu? Contoh tak apa, esok saya ulang lain. Esoklah. Tak ulang, tak apalah sebenarnya. Duduk cerita rumah runtuh kan. Tapi memang hak ni memang payahlah. Saya pun baru duduk kaji ni. Saya baru duduk kaji. Tok Guru cerita ke tu ya. Wujud pada zihin, wujud pada kharij. Tapi Tok Jiman pernah sebut kharijul a'yan. Tapi saya tak faham apa dulu. Kharijul azhan. Dia sebut macam tu ya. Bila dia sebut macam tu, saya cari kitab hang jumpa. Saya baru nak faham dengan kitab, bukan dengan dia. Cuma dia hanya sebut ya. Tapi Tok Guru lain tak ada sebut. Wujud pada zihin, pada kharij ya, kan? Sifat salbiah, maknawiyah, nafsiyah, wujud pada zihin. Sifat ma'ani pada kharij. Yang itu ya. Memang kita nak ajak macam itulah cuma. Tapi cara nak detail dia jalan macam ni. Tiada pada kharij. Tapi dia sini ada pada zihin dan nafsi amri, tidak pada kharij. Nafsi amri itu dia panggil kharijul azhan. Fil azhan, kharijul azhan dan kharijil a'yan. InsyaAllah Alim faham tu. Kalau tak faham tak apa. Saya pun baru nak faham. Tuan-tuan faham lah. Kalau faham dah, kira lawan Tokey lah. Tapi tak apa lah. Saya tak apa nak lawan Tokey. Tak apa ni. Reti pada saya nak ngaji pula. Saya memang saya duduk cari.
ada orang yang reti lebih pada saya. Apa saya nak mengaji? Kalau ada tok guru saya nak mengaji. Nak mengaji. Tak apa, walaupun lebih kurang dengan saya, tak apa saya nak mengaji. Sebab apa? Mengaji mentauhid ni seronok. Seronok dengar. Seronok. Tapi syarat dia memang sejalan kita. Bukan sejalan tak ni, dia nak marah pula ni. Dia nak marah. Belum, saya asyik mengajak sepi. Walaupun Bakurah tu duk mengajak orang, dia duk mengaji, sepi mengaji. Dengar Bakurah. Apa? Seronok dengar, seronok. Seronok. Jadi, ingat balik. Jadi seronok. Tapi kalau orang yang bukan jalan dia, tak boleh pergi dengar orang nak marah. Apa dia duk mohong, duk mengupak dia pula lah. Baik tak payah duk pergi. Tengok ni. Sama ada bangsa Subutiyah pada nafsi amri, sabit pada perkara, sabit pada luar zihin dan pada zihin. Tiada pada khorid. Mana? Iaitu sifat yang bangsa Subutiyah, sabit pada nafsi amri, tidak pada khorid, sifat nafsiyah dan sifat manayah. Atau bangsa wujudiyah pada nafsi amri, ada pada nafsi amri, kharijil azhan dan ada dan pada zin fil azhan dan pada kharij ay kharijil aqyan, iaitu sifat ma'ani. Nampak? Atau bangsa adamiyah. Mana adamiyah? Iaitu sifat salbiah. Sifat salbiah ni dia kategori, dia ni bangsa adamiyah tapi dia masih dalam kategori sungguh. Lepas tu saya cerita dalam daurah UM tu. Sifat salbiah ni memang dia adamiyah tapi dia sungguh juga. Tapi subutiyah tu makna lain. Subut tu makna lain. Sungguh tu berlain daripada sungguh ni. Dia kata kita nafsiyah, salbiah semua sungguh. Tapi salbiah cuma diri dia adamiyah. Dia adamiyah. Mana? Madlu dia adam. Apa adamiyah? Kita faham dia sebelah tidak. Mana? Bakok apa mana? Tidak kekal. Bakok tidak binasa. Sedia, kidam tidak awal. Tidak. Ada pun sifat yang lain kita faham, bukan kita faham sebelah tidak. Tapi semuanya, nafsiyah, salbiah, makni, semua dalam kategori sungguh. Faham? Situ pun payah juga nak cerita tu. Sebab tu, nasib saya lah. Nasib saya. Kita dapat ke orang dah. Saya ni nasib saya. Saya ni duduk mengajak mana? Duduk mengajak tauhid. Macam mana orang nak ramai? Dan saya betul bukan mau minat orang ramai yang tak ramai. Nak ramai macam mana? Kalau mengajak YouTube, macam mana orang nak tengok orang ramai? Duduk mengajak kitab. Dah baca kitab pula sejam pula. Siapa yang sanggup nak duduk dengar? Kita ni jenis rakam. Duduk cerita kelebihan, cerita apa dia. Lepas tu pula 25 minitnya ramai sungguh. Kita baca kitab, baca payah pula, sejam pula nak dengar kitab tu satu. Padan pun orang tak mau tengok pun. Padan. Kata saya nasib saya lah. Kalau nak cari like, subscribe memang tak ada. Baca gitu. Saya tak ada. Siapa nak pergi rakam. Tak mau rakam sudah. Saya nak mengajak masjid. Apa nak pergi rakam. Tak mau rakam sudah. Kita bukan nak cari subscribe. Tu. Nak sebut tak hati lah. Subscribe siapa lah. Lah ni orang gila like, subscribe, share, cukup gila tu. Dia boleh duk pirak ambil video orang perempuan duk masak. Kan dalam YouTube. Perempuan duk masak, tengah masak mati. Dia rakam-rakam Sila tengok, sila tonton. Dia bubuh muzik, perempuan duk masak tu, perempuan tu mati kira bang, bubuh muzik. Lepas tu, ya sila share dan subscribe. Ambil gambar tu nak orang tengok, suruh subscribe. Yang keluarga duk sedih, mak mereka mati tengah masak. Yang mereka ni duk pergi pasang muzik bagi nak tarik orang dengar. Lepas tu sila like, subscribe, share and share. Kadang-kadang jual anak. Guna tu. Takat gambar. Nak like, subscribe. Lah ni orang kaya ni yang subscribe ni. Dunia lah ni teruk lah. Allah. Faham tak ni? Seronok ni kalau faham ni. Atau bangsa adamiyah. Iaitu sifat salbiah. Sikit ni. Dan kami berkata. Pada menyatakan dia. Menyatakan akid. Jaga. Kita nak laju.
kami berkata pada nak menyatakan dia aqaid juga. Apa juga? Seperti mana menyatakan wajib bagi Allah sifat-sifat kesempurnaan. Jaga, tulis. Dan kami berkata pada menyatakan dia aqaid juga. Apa juga? Seperti menyatakan wajib bagi Allah Ta'ala tiap-tiap sifat kesempurnaan, bahawa sungguh mustahil atas Allah Ta'ala tiap-tiap satu daripada segala sifat kekurangan dengan makna kelekehan. Kurang makna lekeh, bukan ibadat. Dengan makna luar. Dan iaitu artinya iaitu tiap-tiap sifat kekurangan itu amat banyak. Dia macam sifat wajib kamalat lah. Sebab dia lawan kan. Juga dengan makna tiada terhingga bilangannya di sisi yang lain pada Allah Ta'ala. Adapun di sisi Allah Ta'ala boleh menghinggakan bilangan dia. Sebab bila Tuhan tahu bilangan sifat kamalat, mesti Tuhan tahu juga bilangan sifat naqais yang lawan bagi kamalat. Faham tak? Kemudian mendatang musanad akan khabar yang kedua. Macam tadi. Kita tak mengulang lah. Bagi iaitu. Mana? Iaitu. Jadi iaitu tu mubtada kan? Iaitu amat banyak. Dan iaitu di atas tu. Dan iaitu amat banyak. Iaitu tu subjek, amat banyak predikat. Baik. Dan mendatang akan khabar, akan predikat yang kedua bagi iaitu. Mana? Iaitu yang di atas tu. Yang mana ia menjadi subjek. Atau akan badal. Daripada amat banyak itu dengan katanya. Tiada menghinggakan dia. Artinya dia akan tiap-tiap sifat kekurangan itu oleh yang lain daripada Allah Ta'ala. Dengan makna tiada meratai tahu akan dia. Akan tiap-tiap sifat kekurangan. Dan tiada menghabisi tahu akan dia. Akan tiap-tiap sifat kekurangan semuanya oleh yang lainnya lain pada Allah. Melainkan ia Allah Ta'ala Subhanahu Wa Ta'ala sendirinya. Maka Allah Ta'ala jualah yang meratai tahu dan menghabisi tahu akan tiap-tiap satu daripada segala sifat kekurangan itu yang amat banyak itu. Kena tulis yang amat banyak yang mustahil ada di Tuhan. Dia bukan tahu kata ada dekat dia. Dia tahu kata tak ada. Tu. Dia tahu kata mustahil itu tak ada dekat dia. Semuanya. Kemudian mendatang musanna akan taprek pula atas amat banyak. Tiada menghinggakan dia akan sifat kekurangan itu. Melainkan ia itu Allah dengan katanya. Maka wajib pada syarak atas tiap-tiap mukalah pula oleh bahawa disucikan dia Allah Ta'ala. Disuci ni bukan kita bersih kat Tuhan. Disucikan ni menyucilah oleh hati kita, iktikad kita kepada Allah Ta'ala daripada Allah Ta'ala, daripada segala sifat kekurangan itu semuanya atas jalan ijmal. Kita sucikan daripada Allah. Apa mana? Kita menidakkan sifat mustahil itu, sifat kekurangan itu di Tuhan atas jalan ijmal pula. Apa pula? Juga dengan makna wajib iktikad dan mengaku di dalam hatinya akan sungguh dan sungguh kesucian Allah Ta'ala. Bersih Allah Ta'ala daripada tiap-tiap satu daripada segala sifat kekurangan itu. Dan jikalau daripada apa-apa kekurangan sekalipun seperti yang wajib dahulu juga sebenarnya sifat kesempurnaan lah. Itu habis. Kita berhenti dekat itu. Tambih. Tidak lazim terhingga. Ini baru perbahasan hingga dan tak hingga. Ini penting bahasan. Kita berhenti dekat situ. Tambih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Ada nak tanya? Gompoh ke gopong? Gompoh. Oh ni tanya ni nak cekah ni. Gompoh. Gom. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Lip lotim. Cap menjadi alang. Kembi gompoh. Dia gompoh. tak ada. Macam dia terus ya. Satu ayat ni terus kan dia ada stop. Nah dia baca tu lah. Bismillah lip lotim. Cap menjadi alang. Kembi gompoh. Gompoh tu niat melambung. Gompoh tu jengkah. Gompoh. Lepas ni jengkah. Alhamdulillah, terima kasih. Bagi kena ada agak kadang-kadang tu kan. Nampak rimau main tokam lah. Masa tu ingat. Masa tu dia jadi insyaAllah. Rimau duduk depan nak tokam. Duduk ingat tu ustaz lah. Bismillah tu. Gompo! Terberak rimau. InsyaAllah. Ini hak Tok Guru bagi. Pergi tak boleh masuk YouTube pun tak boleh masuk pula. Ustaz Syahabuddin duduk main cerita saya pula. Budia Mulkan. Ni sama-sama kita boleh lah.
Nanti saya bagi jarak tu. Terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalan karam sultanik. Allahumma salli ala Allah taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma iftah alaina futuhal a'ad bi hikmatika wa ansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa nas'aluka Allahumma inal khaifin wa inabatal mukhbitin wa ikhlasul mumkinin wa syukra sabirin wa tawbatas siddiqin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah esok lah esok kuliah kita yang terakhir. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih Baba. Terima kasih Baba. Sama-sama. Ustaz, saya terima. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi Jazakallah Abah. Terima kasih Ustaz. wa iyyakum.